Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5. Tajuk pembintangan kami adalah Manusia dan Dunia Pekerjaan, Perspektif Buruh Migran, Jurang Pembayaran Gaji dan Hak Pekerja dalam Industri Kreatif. Berikut merupakan ahli bagi Kumpulan 5. Pengenalan. Pekerja migran memainkan peranan penting dalam ekonomi global, memberikan sumbangan besar dalam sektor seperti pembinaan, perkhidmatan rumah, pertanian dan industri. Jurang gaji jantina merujuk kepada perbezaan yang ketara antara lelaki dan wanita yang melakukan kerja yang sama atau serupa. Pekerja migran wanita sering menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki yang melakukan kerja yang sama atau setara. Pelanggaran hak pekerja juga merupakan masalah serius yang dialami oleh pekerja asing. Pekerja migran sering bekerja dalam keadaan yang tidak stabil tanpa perlindungan undang-undang yang mencukupi. Usaha yang menyeluruh dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah ini melalui perubahan dasar penguatkuasaan undang-undang pendidikan dan transformasi budaya. Seterusnya adalah refleksi kritis bagi buruh migran. Permintaan terhadap pekerja warga asing bukanlah satu perkara yang dapat dielakkan. Hal ini kerana pekerja asing amat diperlukan negara dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan warga asing ini telah menambahkan kerisauan dalam kalangan rakyat Malaysia. Nampaknya pekerja asing ini telah memberikan satu gambaran bahawa sistem pengurusan bagi pekerja asing ini tidak diuruskan dengan baik. Walaupun pekerja asing ini dilihat sebagai salah satu faktor dalam melancarkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, tetapi sekiranya penggajian warga asing ini dilakukan secara tidak terkawal, maka satu impak negatif akan berlaku kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, isu ini juga akan mengancam keselamatan negara. Isu ini perlulah ditekankan oleh kerajaan disebabkan Malaysia merupakan tumpuan utama bagi pekerja-pekerja asing dalam mendapatkan pekerjaan di rantau ASEAN. Malaysia juga merupakan di antara negara yang banyak menerima pekerja warga asing dengan jumlah peratusan sebanyak 61.2%. Melalui isu buruh migran ini, pengkaji mempelajari keperluan untuk perlindungan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini penting dalam memastikan eksploitasi buruh, perdagangan manusia dan juga pelanggaran hak asasi manusia tidak berlaku. Selain pada itu, pengaji turut mempelajari bahawa buruh migran ini memberi sumbangan kepada ekonomi. Pekerja asing ini memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hal ini kerana pekerja asing ini mampu memenuhi kekurangan buruh sedia ada dan membantu meningkatkan sektor ekonomi. Seterusnya, refleksi kritis berkaitan jurang jantina yang merujuk kepada perbezaan dalam kadar pekerjaan, pendapatan dan peluang antara lelaki dan wanita. Dari segi sejarah, wanita telah menghadapi diskriminasi di tempat kerja yang telah menyumbang kepada ketidakseimbangan jantina yang besar dalam tenaga kerja. Selain itu, prasangka dan berat sebelah tidak sedar mungkin mempengaruhi keputusan tentang gaji, kenaikan pangkat dan pekerjaan. Walaupun undang-undang dan dasar direka untuk menggalakkan kesaksamaan jantina, diskriminasi terhadap wanita dalam pengambilan kenaikan pangkat dan gaji masih berlaku. Melalui isu ini, pengaji dapat mempelajari beberapa perkara seperti diskriminasi jantina. Diskriminasi ini boleh dilihat melalui perbezaan gaji yang ketara antara lelaki dan juga wanita di tempat kerja. Hal ini mencerminkan ketidaksamaan dalam penilaian dan juga penghargaan terhadap kerja yang dilakukan oleh wanita berbanding dengan lelaki. Perkara akhir yang dipelajari adalah keperluan untuk kesaksamaan jantina. Perbezaan antara gaji yang adil dan kesaksamaan jantina adalah prinsip penting dalam masyarakat yang adil dan inklusif. Melalui pemahaman tentang perbezaan gaji mengikut jantina, kita boleh memperjuangkan keperluan kesaksamaan jantina di tempat kerja. Tindakan yang boleh diambil kerajaan adalah dengan meneliti isu bayaran gaji mengikut jantina dalam mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja. Hal ini bagi memastikan golongan wanita juga turut mendapat layanan yang sama rata dengan golongan lelaki, terutama isu yang melibatkan gaji. Hal ini kerana golongan wanita juga bekerja keras dan turut memainkan peranan penting dalam setiap organisasi, bukan lelaki semata-mata. Refleksi kritis hak pekerja dalam sektor industri kreatif. Yang pertama, apa yang berlaku? Keadaan kerja. Ketidakpastian pekerjaan adalah masalah biasa bagi mereka yang bekerja dalam industri kreatif. Walaupun industri ini memberi platform kepada orang ramai untuk mempamerkan bakat dan keaslian, namun ia dikira sebagai sangat kompetitif dan tidak stabil. Seterusnya, mengapa ia berlaku? Isu keselamatan pekerjaan atau ketidakstabilan. Walaupun terdapat persepsi bahawa sektor kreatif mempunyai daya tarikan, namun ramai pekerja kreatif mengalami ketidakstabilan akibat kontrak yang diberikan sedikit atau tiada jaminan pekerjaan dan imbuhan yang tidak mencukupi untuk kepakaran tenaga kerja. Industri kreatif tidak mempunyai skala gaji yang standard seperti kebanyakan industri yang lain. Seterusnya, apakah yang dipelajari? Kepentingan keseimbangan kerja berkaitan dengan hak pekerja adalah satu lagi pertimbangan penting.
Pekerja boleh menyatakan kebimbangan dan tuntutan mereka melalui Kesatuan Sekerja tentang pelbagai bidang kehidupan kerja seperti gaji dan keadaan kerja. Apakah tindakan seterusnya? Dasar dan amalan dalam sektor industri kreatif. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan undang-undang kepada industri kreatif apabila mereka mencipta karya baharu dan juga boleh membina sistem perundangan yang kompleks yang membolehkan pekerja kreatif mendapat keuntungan. Seterusnya adalah perbincangan. Impak buruh migran pada individu dan berlakunya peningkatan pengangguran dalam rakyat tempatan. Pengangguran ini berlaku disebabkan oleh syurga-syurga industri ini lebih memilih untuk menggaji pekerja asing berbanding dengan rakyat tempatan. Hal ini kerana pekerja asing ini boleh membayar dengan penghasilan jauh lebih murah berbanding dengan warga tempatan. Seperti yang kita tahu, gaji yang tidak setimpal dengan kerja menyebabkan lebih ramai rakyat tempatan tidak memilih untuk bekerja di sektor tertinggi iaitu sektor sukan, kultur dan juga berbahaya. Berbeza dengan buruh migran, kebanyakan daripada mereka tidak terlalu berkira dalam soal upah maupun gaji yang diberikan. Impak kepada industri adalah Malaysia terlalu bergantung pada pekerja asing terutama dalam sektor perkilangan, perdagangan dan juga perkhidmatan. Disebabkan perkara ini, kebanyakan syarikat di Malaysia daripada sektor perdagangan sawit sehinggalah pengeluaran semikonductor kehilangan berbila ringgit disebabkan pengurangan pekerja migran. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbesar pelepasan pekerja asing yang perlahan walaupun pembukuan pekerja asing telah pun tamat pada Februari 2023. Bukan itu sahaja, perundingan panjang yang dilakukan dengan Indonesia serta Bangladesh berkaitan dengan perlindungan pekerja turut menjadi faktor kekurangan buruh migran. Secara tidak langsung, industri ini mengalami kerugian yang banyak. Seterusnya ialah impak buruh migran terhadap masyarakat. Kesan daripada jurang pembayaran gaji yang diterima kepada individu adalah akan berlaku kekurangan jaminan dari segi kewangan. Jurang pendapatan yang hampir 20% perbezaan antara lelaki dan perempuan menyebabkan tabungan persaraan atau simpanan bagi perempuan berada pada tahap yang rendah. Bukan itu sahaja, mereka juga kurang berpeluang dalam meningkatkan kualiti hidup serta lebih cenderung untuk mengalami masalah tekanan dan juga kemurungan. Berikutnya, jurang gaji antara Argentina impak kepada masyarakat. Salah satu kesan utama ialah ketidaksamaan. Wanita biasanya dibayar kurang daripada lelaki yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang sama. Ketidakadilan ini mengganggu sistem ekonomi dan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam masyarakat. Perkara ini memberi respon negatif terhadap motivasi wanita untuk mencapai kecemerlangan dan memudaratkan kualiti hidup mereka serta keluarga mereka. Ketidakadilan ini juga memburukkan lagi ketidakseimbangan kuasa dan kesaksamaan jantina di tempat kerja. Seterusnya, jurang gaji jantina juga memberi kesan kepada pembangunan ekonomi negara. Sekiranya wanita tidak dapat gaji yang sama dengan lelaki yang melakukan kerja yang sama, potensi negara dalam membangunkan bakat dan sumber manusia untuk kemajuan ekonomi akan menjadi terhad. Menurut kajian Gaji dan Upah 2020 oleh Jabatan Perakaan Malaysia, menunjukkan purata gaji bulanan lelaki ialah 1.06 hingga 1.08 kali gaji bulanan purata wanita antara 2015 dan 2019. Pembadaran bakat dan pengetahuan wanita secara langsung malang pertumbuhan ekonomi dan keyakinan negara terhadap pasaran global. Seterusnya, tindak balas sosial juga merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian jurang gaji. Argentina menjana kemarahan dan kekecewaan di kalangan wanita yang merasakan mereka tidak dihargai atau dihormati di tempat kerja. Ini boleh menyebabkan perasaan rendah diri dan hilang keyakinan diri. Selain itu, impak ini boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan mengganggu kestabilan sosial. Sekiranya wanita tidak dapat memenuhi keperluan asas keluarga kerana pendapatan mereka adalah rendah. Seterusnya, kesan kepada industri pula adalah akan terjadinya hasil produktiviti yang rendah yang mana pekerja mula hilang rasa bersemangat dan tiada motivasi dalam melakukan kerja yang dibuat. Dalam masa yang sama, pekerja yang sering bertukar tempat kerja akan meningkatkan kos kadar pusing ganti syarikat disebabkan oleh nilai latihan yang diberikan kepada mereka. Perbincangan seterusnya merujuk kepada hak pekerja dalam industri kreatif memberi kesan kepada individu. Yang pertama, gaji yang berpatutan boleh meningkatkan kestabilan kewangan dan kualiti hidup pekerja dengan memastikan mereka dibayar dengan adil. Polisi gaji minimum boleh dilaksanakan untuk memastikan orang ramai dibayar dengan betul dan melindungi daripada eksploitasi.
Pekerja yang bergaji rendah mungkin kekurangan sumber atau kapasiti untuk merundingkan gaji akan lebih mendapat manfaat. Yang kedua pula, hak pekerja juga memberikan individu akses kepada faedah seperti insurans kesihatan dan simpanan persaraan. Faedah ini boleh melindungi pekerja daripada perlu membuat keputusan kewangan yang mencabar sekiranya berlaku penyakit, hilang upaya atau bersara. Insurans kesihatan yang disediakan oleh majikan selalunya menyediakan perlindungan yang lebih lengkap pada kos yang lebih rendah untuk beberapa rawatan perubatan berbanding dengan polisi insurans kesihatan individu. Yang seterusnya, hak pekerja boleh meningkatkan proses kreatif dalam diri pekerja. Apabila pekerja dilayan dengan hormat dan diberi penghargaan, output yang berkualiti lebih berkemungkinan berlaku. Pekerja lebih terdorong untuk mencipta kerja yang lebih baik apabila mereka rasa dihargai dan dihormati. Selain itu, pekerja lebih cenderung untuk melaburkan kejayaan dalam organisasi jika mereka mempunyai akses kepada hak seperti gaji yang adil, keadaan kerja yang selamat dan peluang untuk pertumbuhan profesional. Hak pekerja dalam sektor industri kreatif kepada masyarakat. Poin yang pertama, salah satu impak penting hak pekerja dalam sektor buruh kreatif terhadap masyarakat ialah sumbangan mereka kepada ekonomi. Industri kreatif telah menjadi sektor yang menyediakan pertumbuhan ekonomi yang ketara, mewujudkan pekerjaan dan menjana pendapatan untuk individu dan syarikat. Kewujudan hak pekerja yang terjamin dalam sektor ini memastikan gaji yang adil, faedah pekerja dan perlindungan pekerjaan yang mewujudkan kestabilan kewangan untuk pekerja dan keluarga mereka. Selain itu, sektor buruh kreatif juga memberi impak yang luas terhadap pengaruh sosial dan budaya masyarakat. Karya yang dihasilkan dalam industri ini mempunyai kuasa memberi inspirasi, menyampaikan mesej penting dan mencerminkan nilai sosial dan budaya. Hak pekerja dalam sektor buruh kreatif membolehkan pekerja meluahkan perasaan mereka secara bebas. Poin yang kedua, hak pekerja dalam sektor buruh kreatif telah memberi impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya dari segi membuka peluang pekerjaan. Industri buruh kreatif telah mewujudkan peluang pekerjaan yang luas untuk individu yang mempunyai bakat dan kemahiran dalam seni dan kreativiti. Impak ini amat penting kerana ia telah membantu mengurangkan kadar pengangguran dan memberi kestabilan ekonomi kepada individu dan keluarga mereka. Dalam sektor buruh kreatif juga terdapat pekerjaan yang pelbagai seperti seni visual, reka bentuk grafik, filem, muzik, penulisan, fashion, pengiklanan dan banyak lagi. Peluang pekerjaan yang terdapat dalam sektor ini membolehkan individu mengembangkan dan menggunakan bakat kreatif mereka. Orang yang sebelum ini mengalami kesukaran mencari pekerjaan yang sepadan dengan minat dan kemahiran mereka kini mempunyai peluang yang lebih besar untuk kejaya dalam industri kreatif. Perbincangan yang seterusnya iaitu impak hak pekerja dalam sektor industri kreatif kepada industri. Yang pertama, keadaan kerja dan situasi kerja akan menjadi lebih baik. Sebagai tindak balas kepada permintaan pekerja untuk keadaan yang lebih baik, banyak institusi kerja telah melaksanakan dasar dan program untuk menggalakkan keseimbangan kehidupan kerja seperti jadual yang fleksibel, masa cuti berbayar dan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental. Yang kedua pula, hak pekerja juga telah meningkatkan accountability institusi kerja dalam sektor buruh kreatif. Majikan yang menyalahgunakan hak pekerja berisiko terhadap undang-undang, publicity negatif dan kemudaratan reputasi. Akibatnya, institusi tempat kerja mengambil inisiatif yang lebih besar untuk menegakkan undang-undang dan mencegah peraturan yang berbahaya. Dalam memperjuangkan keadaan kerja yang lebih baik dan layanan saksama terhadap pekerja, kesatuan sekerja dan organisasi pekerja telah memainkan peranan yang penting. Cadangan untuk menangani isu buruh migran. Cadangan yang pertama ialah cadangan dalam jangka masa yang panjang adalah dengan mewujudkan pusat pendidikan menyeluruh. Minat dan penyertaan pelajar-pelajar perlulah dipupuk pada peringkat awal lagi. Ini merupakan kunci bagi menyokong program-program school to work di peringkat sekolah menengah lagi. Kerana peringkat inilah mereka mula menyadari tentang kejayaan mereka. Program ini memerlukan kerjasama antara kontraktor untuk ke sekolah-sekolah serta taklimat tentang kepentingan sektor pembinaan yang diterangkan dengan jelas. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti kelas pembinaan di samping melawat ke tapak yang diaturkan. Program ini juga memerlukan pelibatan antara kontraktor sebagai mentor, di mana kontraktor berkaitan menjadi kumpulan pelajar
sebagai kumpulan angkat dan memantau kefahaman mereka tentang pembinaan. Seterusnya ialah dengan secara hand-on, di mana program ini bermula selepas tamat persekolahan di peringkat menengah. Program ini menyediakan kursus dan latihan lebih khusus daripada 1 ataupun 2 tahun dan pelajar dihendaki belajar secara sepenuh masa ataupun separuh masa bagi memperoleh pengalaman secara hand-on. Kurikulum yang disediakan oleh memberikan imej yang positif kepada pelajar-pelajar. Untuk ini, guru kaunseling dan kerjaya sekolah perlulah diberi kefahaman tentang jelas kerjaya dalam industri pembinaan. Dalam isu jurang gaji antara jantina, hal tersebut boleh ditangani dengan menggalakkan kesaksamaan jantina di tempat kerja termasuk dengan masalah diskriminasi dan menggalakkan gaji yang sama untuk kerja yang sama. Setiap syarikat perlu memastikan audit kewangan dijalankan secara berkala bagi memastikan setiap pekerja mendapatkan gaji yang sepatutnya selaras dengan kerja yang dilakukan. Dalam mengatasi isu hak pekerja, penguatkuasaan undang-undang buruh perlu dikemaskini mengikut keperluan semasa, termasuk bayaran gaji pekerja yang adil, keadaan dan suasana kerja yang selamat serta tiada diskriminasi berlaku. Selain itu, setiap organisasi juga perlu mewujudkan suasana tempat kerja yang demokratik dan partisipatif. Ini termasuk untuk memberi mereka hak untuk bersuara dalam pembuatan keputusan dan dipastikan mereka dilayan dengan hormat serta bermaruah. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pekerja yang menerima gaji yang rendah lebih cenderung untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan akan meninggalkan kerja yang sedang dilakukan. Selain itu, mereka yang bekerja dalam bidang kreatif sering melihatnya sebagai pekerjaan kegairahan yang membolehkan mereka mengambil gaji yang lebih rendah kerana mereka menyukai pekerjaan yang mereka lakukan. Di samping itu, perlindungan pekerja yang kukuh seperti gaji yang berpatutan, waktu yang sesuai untuk didiami dan keadaan kerja yang selamat boleh membantu dalam mengurangkan tekanan dan keletihan yang boleh menjejaskan kreativiti dengan cepat. Kewujudan hak pekerja yang terjamin dalam sektor ini memastikan gaji yang adil, faedah pekerja dan perlindungan pekerjaan yang mewujudkan kestabilan kewangan untuk pekerja dan keluarga mereka.